Halo guys, selamat datang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang dekat Abi Sharing. So hari ini, apa yang ingin kita bincang, apa yang ingin kita ulas adalah berkaitan dengan darurat yang mungkin bakal dilaksanakan dekat Malaysia. Halo guys, terima kasih karena setia bersama kami dekat Abi Sharing. So, tanpa membuang masa, mari kita ulas apakah maksud darurat. Darurat maksudnya suatu keadaan berkaitan keselamatan ekonomi dan ketentraman awam yang tidak dapat dikawal melalui sistem pentadbiran biasa. Pengistilahan darurat adalah suatu pemasyuran yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong melalui suatu perwataan bahwa keadaan tersebut telah wujud dan hampir berlaku. Seterusnya, apakah kesan darurat? Kepada saya, kepada semua, dan juga kepada Atta Arun, dan juga kepada semua nelayan, dan juga kepada semua penerima getah, dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia secara amnya. Kesan umum pengisytiharan darurat ialah perlembagaan digantung dan pentadbiran negara adalah ditentukan oleh pihak eksekutif. Tentera juga boleh mengambil alih teraju dalam hal berkaitan keselamatan sekiranya keadaan memerlukan. Lebih-lebih lagi apabila darurat diisytiharkan karena berlakunya ancaman kepada keselamatan negara. Parlimen boleh bersidang sekiranya tidak dibubarkan. Ketika proklamasi darurat berkuat kuasa, kuasa eksekutif persekutuan adalah juga meliputi semua perkara dalam kuasa perundangan negeri dan memberi arahan kepada kerajaan negeri atau mana-mana pegawai atau pihak berkuasa negeri di bawah perkara 150/4. Jat, minum kopi dulu. Seterusnya, mari kita tengok sejarah darurat yang pernah berlaku dekat Malaysia dan juga dekat Tanah Melayu. Darurat yang pertama adalah berlaku pada tahun 1948 sehingga 1960. Pada masa itu adalah diperintah oleh Kerajaan British. Kerajaan British telah mengumumkan darurat bagi mengekang, mengawal dan juga mengawasi Parti Komunis Malaya pada masa itu berkuat kuasa dan menentang Kerajaan British. Yang kedua adalah Konfederasi Malaysia-Indonesia. Setelah Tanah Melayu mendapatkan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan telah membuat satu usul dengan British untuk mengumumkan Sabah dan Sarawak dan membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Sewaktu Malaysia sudah membentuk Kerajaan Malaysia, berlaku satu konfrontasi di antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1964. Pada 13 September 1964, berlaku satu pencerobohan ataupun kedatangan tentera-tentera dari Indonesia untuk menyelusuri ataupun masuk dekat perairan dan juga tanah Sabah Sarawak, di mana mereka telah pun mencoba zon eksklusif Malaysia. Dan pada masa ini Tunku Abdul Rahman tidak lagi membuang masa, dia terus umumkan darurat bagi mengekang dan juga mengawal dan juga memastikan bahawa keamanan Malaysia terjaga, terutamanya dekat Sabah Sarawak, untuk menentang konfrontasi di antara Indonesia dan Malaysia. Yang ketiga, nah, kalau ini dekat Sarawak pada tahun 1966, KL telah meletakkan darurat dekat Sarawak kerana Ketua Menteri Sarawak pada masa itu iaitu Datuk Kalong Ningkan tidak meletak jawatan. Dan setelah diumumkan darurat oleh Parlimen dekat Sarawak, memberi kuasa penuh kepada Gubernur untuk membuat sidang ataupun memanggil mesyuarat di Sarawak bagi menjayakan usul tidak percaya kepada Ketua Menteri Sarawak pada masa itu. Seterusnya adalah 13 Mei 1969. Pada waktu ini berlaku rusuhan kaum selepas pilihan raya umum pada 10 Mei 1969 kerana berlakunya provokasi daripada parti lawan untuk mempersoalkan hak orang Melayu, hak kenegaraan, kuasa-kuasa Raja Melayu dan juga hak-hak istimewa yang di mana sudah termaktub dalam perlembagaan dan menyebabkan berlakunya rusuhan kaum. Selain daripada itu, faktor utama berlakunya rusuhan kaum pada masa itu adalah kerana jurang perbezaan di antara kaum adalah sangat tinggi. Jurang perbezaan ekonomi adalah sangat tinggi di antara kaum Cina, Melayu, dan India. Yang seharusnya berlakunya rusuhan kaum adalah kerana dasar perintah perintah British pada sebelum ini dan juga dasar perintah Jepun pada sebelum ini, yang di mana menetapkan setiap kaum mempunyai jenis-jenis pekerjaan dan juga membahagikan setiap kaum berdasarkan pekerjaan-pekerjaan dan juga penempatan-penempatan kaum yang membuatkan mereka tidak mempunyai kesefahaman ataupun perpaduan di antara kaum. Dan ini menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan di antara kaum dan berlakunya ketidakseimbangan dari sudut kesefahaman dan kurangnya perpaduan. Maka terletusnya 13 Mei 1969
Seterusnya pada tahun 1977 ini berlaku dekat Kelantan. Ia berlakunya rusuhan politik pada masa itu karena Muhammad Nasir enggan meletak jawatan sebagai Menteri Besar di Kelantan. Ini adalah sama cerita dekat Sarawak tadilah berkaitan dengan pergolakan politik. Maka Parlimen telah luluskan Akta Darurat Kelantan pada tahun 1997, beri kuasa kepada pengarah kerajaan yang dipilih oleh Ketua Menteri dan juga memberi kuasa kepada yang di-Pertuan Agong dan juga Sultan untuk menjalankan kuasa eksekutif dan juga perundangan. Dan pada masa itulah barulah Menteri Besar Kelantan telah pun meletak jawatannya. Seterusnya, tidak semua darurat ini diumumkan adalah mempunyai hubung kait di antara kemelut politik ataupun eksekutif dan juga perundangan. Pada tahun 1997, 2005 dan juga 2013 berlaku di Sarawak, Selangor dan juga Johor diumumkan darurat karena di tempat tersebut berlakunya jebu yang sangat-sangat tinggi sehingga menyebabkan orang ramai susah untuk menjalankan aktiviti harian dan juga memberi kesan kesehatan yang sangat-sangat mendalam kepada mereka. Jika dirujuk dekat luar negara pula, darurat yang telah dilaksanakan adalah sewaktu di British Perdana Menteri Winston Churchill yang dimana beliau telah kehilangan majoriti pada masa tersebut dan telah pun mengumumkan darurat. Pada masa itu berlaku era Perang Dunia Kedua dan beliau telah menubuhkan satu kabinet rentas politik, kira-kira lawankah ataupun siapapun telah membuat satu kabinet perpaduan, di mana kabinet perpaduan itu telah berjaya menghalang dan juga telah menang perang terhadap Nazi Jerman. Sebab ancaman utama beliau pada masa itu adalah ancaman dari tentera Nazi Jerman. Walau bagaimanapun, selang beberapa bulan selepas kemenangan Perdana Menteri Winston Churchill untuk mengekalkan British daripada diserang oleh tentera Jerman, sekutunya ataupun parti-parti lain telah pun memaksa beliau untuk meletak jawatan untuk mengadakan PRU. Di sebalik kemenangan beliau untuk mempertahankan British daripada jatuh di tangan Jerman, beliau kalah teruk pada PRU umum setelah kemenangan yang beliau kecapi bersama kabinet perpaduan politiknya. Pada pendapat saya secara pribadi merasakan bahwa darurat ini adalah sangat penting untuk kita laksanakan karena kemelut politik dekat Malaysia ini bukan senang untuk kita selesaikan. Andai kata Perdana Menteri kita pada masa ini yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan dan memberi peluang Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang seterusnya, adakah anda rasa bahwa parti-parti lain ataupun Tun Dr. Mahathir dan juga tim dengan Kuli tidak akan merebut peluang tersebut, ataupun anda pasti dan yakin bahwa Anwar Ibrahim mempunyai saungan penuh daripada orang-orang lain, sedangkan dekat Malaysia ini kita tidak mempunyai akta parti lompat, mempunyai akta anti lompat parti. Maka sekiranya juga Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri seterusnya, apakah MP-MP yang lain tidak akan melompat? Dan kemudian ini tidak akan berhenti dengan begitu saja karena akan terus berterusan lompat sini, lompat sana, lompat sini, lompat sana. Dan nyawa orang rakyat dipertaruhkan menyebabkan kita semua sudah mati COVID, tetapi mereka masih lompat-lompat, melompat, lompat, melompat. Yang kedua adalah pendapat saya berkaitan dengan perlunya diumumkan darurat ini adalah untuk memberi kuasa penuh kepada eksekutif yang bakal dilantik ataupun eksekutif yang bakal dipersetujui oleh yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan yang pertama adalah penjanaan semula ekonomi dan seterusnya adalah bagi membuat peluang pekerjaan. Dan apakah kesan darurat ini kepada Malaysia? Yang pertama adalah sudah tentu Parlimen tidak mempunyai fungsi sekiranya dibubarkan ataupun digantung, dan apabila tidak mempunyai fungsi agak susah untuk dibuat check and balance setiap polisi yang dasar dilaksanakan, yang menyebabkan mungkin merugikan rakyat pada masa itu karena tidak berlakunya check and balance. Yang seterusnya kedua adalah pun berlakunya ke penurunan saham yang paling kita nampak apabila ada orang-orang Malaysia melaksanakan darurat, maka saham pun telah pun jatuh di KLSC. Ini akan memberi impak negatif kepada semua investor yang ingin invest dekat negara Malaysia. Tidak seorang pun investor dari luar negara ingin melabur dekat Malaysia sekiranya berlakunya pergolakan politik. So guys, sampai di sini saja berkaitan dengan darurat yang anda harus tahu. Sekiranya anda punya pendapat boleh komen dekat bawah. Sekiranya anda bersetuju dengan pendapat saya boleh juga komen dekat bawah. Kita semua berkongsi dengan pendapat agar semua dapat mengetahui apakah kesan terhadap darurat kepada seluruh rakyat Malaysia. So di pengakhir ini saya mengucapkan terima kasih. You are the best.